Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang sedang mengikuti program tuition online Perlis Mengaji. Terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis serta Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis dalam menjayakan program tuition online Perlis Mengaji. Baik, untuk hari ini anda bersama dengan saya, Cikgu Ahmad Zaki, dalam slot Geografi Menengah Rendah yang bertajuk Cuaca dan Iklim. Baik. Okey, dalam tajuk ini, apakah yang anda akan dapat pelajari ialah yang pertama, anda dapat mengenal pasti jenis dan ciri iklim yang terdapat di Malaysia, menjelaskan ciri iklim khatulistiwa di Malaysia, dan yang ketiga, anda juga dapat menghuraikan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di Malaysia, dan akhir sekali kita nak melihat kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia. Baik, pengenalan tentang iklim di Malaysia. Baik, Malaysia mengalami iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun. Dan ciri iklim ini mempengaruhi pelbagai kegiatan manusia di Malaysia. Dan dalam bab ini juga kita akan mempelajari hubung kait antara cuaca dan iklim dengan kegiatan manusia serta kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia. Baik. Jenis dan iklim di Malaysia. Apakah jenis iklim di Malaysia? Malaysia mengalami iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun. Dan iklim ini dialami oleh kawasan yang terletak di garisan lintang iaitu 0 darjah hingga 10 darjah utara dan 10 darjah hingga 10 darjah selatan. Ya. Dan dikenali sebagai garisan khatulistiwa. Okey, cikgu tunjukkan ada 3 ciri iklim di Malaysia yang murid perlu ketahui, iaitu yang pertama suhu, okey, dan yang kedua hujan, dan yang ketiga adalah angin. Okey, 3 ciri iklim di Malaysia. Yang pertama suhu, yang kedua hujan, dan yang ketiga adalah angin. Baik, kita lihat. Okey, ini adalah peta berkenaan dengan dunia. Okey, kawasan yang cikgu katakan tadi, garisan lintang 0 darjah hingga 10 darjah utara dan 0 darjah hingga 10 darjah selatan. Okey, ini adalah merupakan kawasan yang mengalami iklim khatulistiwa. Okey. Yang pertama Colombia, yang kedua ini kita kenali sebagai di kawasan lembangan Amazon. Yang ketiga lembangan Kongo. Yang keempat Malaysia. Yang kelima Indonesia juga mengalami iklim khatulistiwa kecuali Jawa Timur Tenggara. Okey, yang ni. Dan akhir sekali di Kepulauan Mindanao di Filipina yang mengalami iklim yang sama dengan Malaysia.
Baik, kita lihat bagaimanakah ciri suhu di kawasan iklim khatulistiwa terutamanya di Malaysia. Okey. Suhunya tinggi dan hampir sekata sepanjang tahun. Dan min suhu tahunan ini adalah tinggi, iaitu 20 darjah Celsius. Okey, min ni kalau untuk kita faham dia adalah purata suhu. Purata suhu tahunan dia iklim di Malaysia ni ialah 27 darjah Celsius. Dan julat suhu tahunan adalah kecil, iaitu 1 darjah hingga 3 darjah. Dan julat suhu harian adalah besar, iaitu 5 hingga 10 darjah Celsius bagi stesen yang berhampiran dengan kawasan pantai, manakala 8 hingga 12 darjah Celsius bagi stesen yang terdapat di kawasan pedalaman. Okey, mungkin murid tertanya-tanya, bagaimana kita nak mengetahui julat? Apa itu yang dimasukkan dengan julat? Julat ni ialah perbezaan di antara suhu maksimum dan juga suhu minimum. Sebagai contoh, julat untuk suhu tahunan yang dimaksudkan kecil 1 hingga 3 ialah maksimum suhu tahunan ialah contoh 28. Manakala minimum suhu tahunan ialah 25. Jadi berapakah julatnya? Ambil 28, suhu maksimum tahunan itu ditolak dengan min suhu tahunan minimum, iaitu 25. Dapatlah berapa julat perbezaan suhu tahunan. Sama juga dengan julat suhu harian. Julat suhu harian ini dikira dengan diambil suhu maksimum yang dicatatkan pada hari itu dan ditolak dengan suhu minimum yang dicatatkan pada hari tersebut. Sebagai contoh, katalah suhu maksimum dicatatkan adalah 33 darjah Celsius. Suhu minimum adalah 25 darjah Celsius. Jadi 33 ditolak dengan 25 dapatlah julat untuk suhu harian. Okey. Baik, kita lihat jumlah suhu bulanan yang terdapat di Malaysia. Okey, ini adalah sumber daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey. Bagaimana min suhu tahunan dapat dikira? Diambil semua suhu, jumlah suhu yang dicatatkan pada setiap bulan ini ditambah dan dibahagikan dengan 12 bulan. Maka dapatlah untuk min suhu tahunan. Okey, dalam jadual ni juga cuba kita cari suhu maksimum yang dicatatkan pada bulan tersebut. Okey, katalah kita tengok dalam jadual ni, suhu maksimum yang dicatatkan pada tahun itu ialah pada bulan April, iaitu 29.1 darjah Celsius. Okey, suhu minimum 20. Okey, suhu minimum dicatatkan pada bulan Disember, iaitu 26.9. Okey, jadi nak tahu julat, okey, ambillah suhu maksimum ditolak dengan suhu minimum pada tahun tersebut. Jadi dapatlah julat untuk suhu tahunan. Okey. Baik, hujan. Kita tengok ciri hujan di Malaysia. Negara kita menerima hujan sepanjang tahun. Dan jumlah hujan tahunan di Malaysia adalah kira-kira 2,600 mm. Dan taburan hujan adalah tidak sekata kerana dipengaruhi oleh bentuk muka bumi yang terdapat di Malaysia dan tiupan angin monsun yang berlaku. Dan hujan maksimum selalunya diterima semasa peralihan angin monsun, iaitu pada hujung bulan Mac hingga awal Mei dan Oktober hingga pertengahan November. Okey, ini sedikit berkenaan data tentang jumlah hujan tahunan yang terdapat di Malaysia. Okey, mengikut bulan. Okey, tahukah anda jumlah penerimaan hujan dan suhu boleh berubah disebabkan beberapa faktor sama ada semula jadi ataupun kesan daripada kegiatan manusia. Okey. Baik, sedikit tentang jenis hujan yang terdapat di Malaysia. Okey. Hujan yang terdapat di Malaysia yang sering berlaku ialah hujan perolakan.
Okey, ini sedikit gambar rajah berkenaan bagaimana hujan perolakan ini berlaku. Okey, kebiasaannya hujan ini akan membawa hujan yang lebat disertakan dengan kilat dan petir. Okey. Yang kedua, hujan bukit. Okey. Dan kebiasaannya hujan bukit ini berlaku di kawasan tanah tinggi. Okey. Okey, cuba kita lihat taburan hujan tahunan di Malaysia. Okey, ini berkenaan peta berkenaan dengan taburan hujan tahunan di Malaysia. Okey, untuk warna yang gelap ini menunjukkan kawasan yang menerima hujan lebih daripada 3,500 mm bagi setiap tahun, manakala kawasan yang putih ni adalah kawasan yang menerima hujan di antara 2,500 hingga 3,500 mm, dan kawasan yang kelabu ini merupakan kawasan yang kurang menerima hujan, iaitu kurang daripada 2,000 mm setahun. Okey, di sini jumlah hujan dan menunjukkan kawasan-kawasan utama yang terdapat di Malaysia. Okey, ini adalah sedikit paparan imej daripada satelit yang menunjukkan taburan hujan yang berlaku di Malaysia. Okey, kalau lihat ni, tumpuk-tumpuk yang berwarna biru ni, ini sebenarnya sedang berlaku hujan. Yang tumpuk-tumpuk hijau ni, ini adalah kawasan yang juga berlaku hujan di kawasan Sarawak. Okey, kalau hijau ni, dia kawasan ni mengalami hujan yang lebih lebat berbanding yang kawasan yang berwarna biru ni. Okey, ini sedikit gambar tentang taburan hujan yang berlaku di Malaysia. Okey, ini yang cikgu masukkan ni. Yang biru ni dia punya hujan dia tu tak lebat sangatlah. Kalau warna hijau tu dia hujan tu dalam keadaan sederhana. Dan kalau warna kuning ataupun warna oranye ni menunjukkan hujan tu berlaku yang sangat lebat. Okey. Gambaran ini boleh didapati di Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey. Dan yang ketiga, ciri yang ketiga ialah angin. Okey, terdapat dua jenis angin monsun, iaitu angin monsun timur laut, angin monsun barat daya. Okey, selain itu juga Malaysia juga menerima tiupan angin Sumatera dan juga angin tempatan. Okey, angin tempatan dikenali sebagai bayu laut dan bayu darat. Okey. Okey, selalunya angin monsun timur laut ni dia berlaku pada bulan Mac hingga dia berlaku pada awal bulan November hingga bulan Mac. Okey. Dari arah timur laut, dan angin ini membawa hujan yang lebat ke pantai timur semenanjung Malaysia serta pantai utara dan timur Sabah. Sebab itu kalau kita lihat pada bulan November hingga Mac akan berlaku hujan yang sangat lebat di pantai timur semenanjung Malaysia. Manakala angin monsun barat daya berlaku pada pertengahan bulan Mei dan berakhir pada bulan September. Dan angin monsun barat daya ini juga membawa hujan yang sederhana lebat ke Malaysia, tetapi berlaku di kawasan pantai barat semenanjung. Okey, cikgu nak bagi tips bagaimana kita nak mengingat tempoh berlakunya angin monsun barat daya dan juga angin monsun timur laut. Okey, murid-murid lihat jam yang terdapat di dinding. Jam yang ada dekat dinding tu, okey, dia ada nombor 1 hingga 12. Okey. Untuk memudahkan pelajar ingat bilanya berlaku angin monsun ini, okey, lihat nombor yang 11 hingga nombor 3, okey, itu adalah tempoh berlakunya angin monsun timur laut. Jadi nombor 11 tu mewakili bulan
November, 12 mewakili bulan Disember, 1 mewakili bulan Januari, 2 mewakili bulan Februari dan 3 tu mewakili bulan Mac. Jadi tengok jam tu. Okey, jadi fahamlah bulan 11 sampai bulan nombor 11 sampai bulan nombor 3 tu itu tempoh berlaku angin monsun timur laut. Manakala nombor 5 sampai nombor 9 itu adalah tempoh berlaku angin monsun barat daya. Okey. Nombor 4, nombor 10. Okey, baik. Kita tengok. Okey. Untuk angin Sumatera, dia berlaku pada bulan April hingga Mei dan September hingga Oktober. Okey, dan pada tempoh ini, angin Sumatera ini juga dikenali sebagai peralihan angin monsun. Okey, macam tadi cikgu katakan, bulan 11 sampai bulan 3 itu adalah tempoh angin monsun timur laut. Bulan 4 dia berlaku peralihan angin monsun. Bulan 4 ni dia berlaku peralihan angin monsun, kita kenali sebagai angin Sumatera. Dan pada bulan 5 pula akan berlakunya angin monsun barat daya sehinggalah bulan 9, akhir bulan 9, masuk saja bulan 10 dia berlaku peralihan angin monsun dan dia berlaku sekali lagi yang kita kenali sebagai angin Sumatera dalam tempoh bulan 10 tu. Bila masuk saja bulan 11, okey, bermulalah tempoh angin monsun timur laut. Dan kebiasaannya apabila berlakunya peralihan angin monsun ni, angin Sumatera ini, dia akan membawa hujan yang lebat di kawasan pantai barat Semenanjung. Kenapa dia dipanggil sebagai angin Sumatera? Kerana arah angin ini datang daripada Sumatera, Indonesia. Okey, seterusnya kita lihat apa yang dimaksudkan dengan angin tempatan yang cikgu sebutkan tadi. Okey, angin tempatan dia ada dua. Satu yang kita kenali sebagai bayu laut. Okey, bayu laut ni dia berlaku pada waktu siang dan di kawasan berhampiran pantai. Okey. Udaranya bergerak dari laut yang bertekanan tinggi ke daratan yang bertekanan rendah. Maksudnya, udara panas dari daratan dibawa ke arah laut. Manakala udara yang sejuk daripada arah laut dibawa ke daratan. Jadi konsep dia macam tu, circle. Jadi sebab itulah yang cikgu sebutkan awal tadi, kenapa julat suhu di kawasan pantai lebih rendah berbanding kawasan pedalaman, kerana angin tempatan ini, kerana disebabkan bayu laut ni. Okey, tahukah anda apa yang dimaksudkan dengan bayu? Bayu ini bermaksud angin yang bergerak perlahan-lahan atau angin yang tidak kuat. Okey. Manakala bayu darat pula berlaku pada waktu malam. Okey, sama juga konsep, dia bawa udara sejuk, udara yang panas daripada daratan ke laut, lepas tu yang udara sejuk daripada laut tu ke daratan. Dia macam ni, tekanan tinggi. Dia circle, dia ada kitaran dia. Okey, mari kita lihat pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia. Okey, yang pertama, cuaca dan iklim memberi kesan terhadap kegiatan manusia. Yang pertama ialah pertanian. Kerana iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun menggalakkan penanaman pelbagai jenis tanaman seperti sawah padi, getah, kelapa sawit, koko dan juga lada hitam. Dan okey, ini sedikit contoh tanaman yang terdapat di Malaysia. Okey. Manakala di kawasan tinggi juga mengalami suhu di antara 18 hingga 21 darjah Celsius sesuai untuk tanaman hawa sederhana, penanaman teh dan juga bunga-bunga. Contoh yang terdapat di Malaysia ialah Canberra Highland dan juga di Kundasang. Okey. Untuk pengetahuan semua murid-murid, kenapa kawasan tanah tinggi
dia mengalami suhu di antara 18 hingga 21 darjah Celsius. Hal ini kerana disebabkan ketinggian tanah tinggi itu daripada aras paras air laut. Sebagai contoh, contoh sekiranya tanah tinggi itu mempunyai ketinggian 2,600 meter daripada paras air laut. Setiap 165 meter daripada paras air laut, dia akan menyebabkan suhu akan turun sebanyak 1 darjah. Kalau 10 darjah turun, maksudnya ketinggian tu dah lebih 1,650 meter daripada paras air laut. Sebab itulah kawasan tanah tinggi, dia punya suhu kita rasa sejuk sebab ketinggian. Baik, yang kedua, bagaimana cuaca dan iklim ini mempengaruhi kegiatan manusia? Dia mempengaruhi dalam kegiatan pembalakan. Kerana suhu yang tinggi dan jumlah hujan yang banyak di Malaysia, dia menggalakkan pertumbuhan hutan hujan tropika. Sebagai yang kita faham dalam kita pernah belajar sains, tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi, Malaysia ni mengalami suhu yang tinggi. Jadi, dia menggalakkan proses fotosintesis untuk menggalakkan pertumbuhan tumbuh-tumbuhan yang terdapat di hutan hujan tropika. Manakala jumlah taburan hujan yang banyak, dia memberi air yang cukup untuk pertumbuhan-tumbuhan tersebut. Antara pokok kayu yang terdapat di hutan hujan tropika, kebanyakannya seperti cengal, meranti dan lain-lain. Dan ini menggalakkan kegiatan pembalakan di Malaysia. Jadi nampaklah suhu yang tinggi dan jumlah hujan yang banyak, dia sebenarnya menggalakkan pertumbuhan hutan di hujan tropika. Apabila dia menggalakkan pertumbuhan hutan ni, maka kegiatan pembalakan boleh dijalankan. Dan yang ketiga, perikanan. Bagaimana cuaca dan iklim ni mempengaruhi kegiatan manusia melalui perikanan. Kalau kita lihat pada bulan 11 hingga bulan 3 berlakunya angin monsun timur laut. Apabila berlakunya angin monsun timur laut, nelayan di kawasan pantai timur Semenanjung ini dia tidak dapat turun ke laut kerana keadaan laut yang bergelora, dan ianya diganti dengan pelbagai aktiviti seperti membaiki jala dan pukat yang rosak. Manakala nelayan di pantai barat Semenanjung Malaysia pula, dia dapat menangkap ikan sepanjang tahun. Kenapa? Kerana kawasan ini terlindung dari tiupan angin kencang semasa monsun barat daya ataupun monsun timur laut. Kenapa pantai barat Semenanjung tidak mengalami angin yang kencang sewaktu berlakunya monsun timur laut? Kerana dilindungi oleh banjaran Titi Wangsa. Sebab itulah bila kita yang duduk di kawasan pantai barat Semenanjung ni, kita tak mengalami apa yang berlaku di kawasan pantai timur Semenanjung. Selain itu juga cuaca yang panas membolehkan nelayan menjemur hasil tangkapan seperti ikan, sotong, udang dan sebagainya. Dan yang keempat, pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia ialah pelancongan. Bagaimana cuaca dan iklim ini boleh mempengaruhi kegiatan pelancongan di Malaysia? Untuk pengetahuan semua murid-murid, iklim khatulistiwa dia bersifat panas dan lembap sepanjang tahun. Apabila panas dan lembap sepanjang tahun ni, dia sebenarnya dia menggalakkan pertumbuhan terumbu karang. Salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan terumbu karang di perairan Malaysia ialah disebabkan suhu di antara 20 hingga 30 darjah Celsius. Sebab itu kalau kita lihat di Malaysia ni,
terdapat kawasan-kawasan pulau yang mempunyai kawasan terumbu karang. Ini disebabkan faktor yang menyebabkan pertumbuhan terumbu karang itu adalah disebabkan suhu di antara 20 hingga 30 darjah Celsius. Jadi dia menggalakkan pertumbuhan terumbu karang dan akhirnya menarik pelancong untuk datang ke kawasan-kawasan yang mempunyai terumbu karang. Okey, contoh kawasan ataupun pulau yang mempunyai terumbu karang. Okey, sebagai contoh Pulau Pangkor, Pulau di Perak, Pulau Sipadan di Sabah. Okey. Dan pelancongan perairan tanah tinggi di Malaysia yang terdapat di Malaysia ialah Canberra Highland di Pahang dan Kundasang di Sabah. Dan ada lagi kawasan-kawasan yang lain yang cikgu tak sebutkan seperti Bukit Larut, Canberra Highland dan juga Bukit Bendera. Okey, apa kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia ini? Kesan yang pertama yang kita boleh lihat ialah kesan rumah hijau. Okey, kesan rumah hijau ini merujuk kepada fenomena peningkatan suhu bumi akibat banyaknya haba terperangkap dalam atmosfera bumi. Dan sebahagian daripada haba akan dipantulkan semula ke angkasa lepas. Dan gas-gas rumah hijau penting untuk mengekalkan suhu bumi, tetapi akibat aktiviti manusia telah meningkatkan pelepasan gas-gas ini ke atmosfera. Dan fenomena kesan rumah hijau ini boleh menyebabkan berlakunya peningkatan suhu bumi yang boleh mengakibat berlakunya perubahan iklim. Okey, kita lihat apakah punca-punca peningkatan pelepasan gas-gas ke rumah hijau ke atmosfera. Okey, yang pertama kita lihat pembakaran bahan api fosil seperti petroleum dan juga diesel. Yang kedua, pembakaran hutan yang berlaku. Yang ketiga, kegiatan pembalakan. Yang keempat, pelupusan sampah. Ini pembakaran sampah. Okey. Okey, kita lihat rajah berkenaan dengan kesan rumah hijau. Okey. Okey, bagaimanakah kesan rumah hijau ini berlaku? Okey, nampak? Rajah. Okey, cahaya matahari memancarkan haba ke bumi dan sepatutnya dia akan dipantulkan balik ke atmosfera, tetapi perkara itu tidak berlaku kerana disebabkan di lapisan atmosfera ini terdapatnya gas-gas yang memerangkapkan haba itu yang menyebabkan ianya dipantul balik semula ke bumi. Hal ini menyebabkan berlakunya peningkatan suhu di bumi. Okey, untuk memahamkan lagi kesan rumah hijau ni, okey, cuba murid-murid bayangkan, okey, ada sebuah kereta yang ditutup dengan tingkap, okey, dan tidak dipasangkan dengan aircon. Okey, cuba murid masuk ke dalam kereta itu dan duduk dalam berapa minit. Apa yang anda akan rasa? Anda akan berasa panas kerana haba yang terperangkap dalam kereta tersebut. Okey. Cahaya masuk tetapi cahaya tak boleh keluar. Bayangkan kita duduk dalam kereta yang duduk di tengah panas, haba masuk tetapi haba itu tak keluar. Begitulah bumi kita. Haba yang dipancarkan oleh matahari, dia terperangkap di lapisan atmosfera kerana disebabkan gas-gas yang karbon dioksida, gas metano, CFC ni yang merangkapkan haba tersebut yang menyebabkan bumi menjadi semakin panas. Okey, yang kedua, kesan daripada kegiatan manusia juga akan menyebabkan berlakunya pulau haba. Okey, pulau haba ini selalunya merujuk kepada fenomena yang berlaku di kawasan bandar. Okey, berbanding kawasan sekitarnya. Okey, punca-punca yang menyebabkan berlakunya fenomena pulau haba ialah, okey, yang pertama disebabkan banyaknya bangunan-bangunan konkrit dan juga permukaan jalan yang berturap. Apabila banyaknya bangunan konkrit dan juga permukaan berturap ini, dia menyerap dan menyimpan banyak bahan matahari. Okey, yang kedua, kesesakan jalan raya yang menyebabkan pelepasan asap
dan haba yang tinggi oleh kenderaan. Dan yang ketiga, kekurangan tumbuhan menyebabkan proses perpuluhan kurang berlaku bagi menyederhanakan suhu. Dan yang keempat, bahan pencemar seperti debu dan habuk yang dibebaskan oleh kenderaan dan juga kilang banyak merangkap haba. Okey, itu adalah punca-punca yang menyebabkan berlakunya pula haba di kawasan bandar. Okey, ini sebagai contoh gambar rajah ni ya. Okey, pusat bandar. Okey. Dan yang ketiga, kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim juga akan menyebabkan berlakunya hujan asid. Hujan asid ni adalah hujan yang mengandungi kandungan asid yang lemah dengan nilai pH kurang daripada 5.6. Dan selalunya hujan asid ini berlaku apabila udara di sesuatu kawasan itu tercemar dengan teruk, terutamanya di kawasan perkilangan ataupun perindustrian. Okey. Tambahan pula pembakaran bahan api fosil seperti arang batu, petroleum oleh kilang menyebabkan pembebasan gas sulfur dioksida, karbon dioksida dan nitron dioksida yang banyak ke atmosfera. Okey, apabila gas-gas ini tersebar ke atmosfera, dia akan terlarut dalam wap air dan menghasilkan asid sulfurik dan asid nitrik. Okey. Apabila wap air yang mengandungi asid ini, dia akan membentuk awan, dan apabila dia terpeluap, hujan akan turun sebagai hujan asid. Okey, kita lihat gambar rajah ni. Okey, nampak gas yang dilepaskan dia terlarut dalam wap, dan gas yang berasid ni dalam wap air membentuk asid yang lemah dan akan turun sebagai hujan asid. Okey. Kesan apa yang berlaku akibat hujan asid? Okey, kita lihat. Yang pertama, dia akan memusnahkan tanaman dan juga tumbuh-tumbuhan. Dan yang kedua, dia akan melunturkan cat dan menghakiskan dinding bangunan. Dan yang ketiga, akan menjejaskan kualiti air dan kepupusan hidupan akuatik. Okey, bagaimana dia menjejaskan kualiti air? Kerana selalunya nilai pH bagi air adalah neutral. Dia 7, tetapi disebabkan hujan asid bercampur dengan hujan asid, maka dia akan merubah nilai pH air tersebut dan akhirnya akan menyebabkan kematian kepada hidupan akuatik. Okey, yang keempat, kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim akan menyebabkan berlakunya jerebu. Okey, kita lihat punca-punca yang berlakunya jerebu. Okey, jerebu ni berlaku disebabkan sama ada satu secara semula jadi ataupun disebabkan kegiatan manusia. Okey, kita lihat. Yang pertama, punca jerebu boleh berlaku akibat letusan gunung berapi yang berlaku di negara jiran. Sebagai contoh, di Indonesia yang mempunyai banyak kawasan gunung berapi. Dan yang kedua, pembakaran bahan api fosil dari kenderaan dan kilang. Okey. Yang ketiga, pembakaran hutan. Selalunya pembakaran hutan ini disebabkan kerja-kerja pembersihan yang dilakukan oleh syarikat yang menjalankan aktiviti pertanian berskala besar. Sebagai contoh, penanaman kelapa sawit. Banyak hutan-hutan ni dibersihkan melalui dengan cara pembakaran hutan. Sebab itulah berlakunya jerebu. Dan contoh yang paling kita boleh lihat berlaku pada tahun 2015. Bagaimana pembakaran hutan di kawasan Indonesia menyebabkan jerebu yang teruk di kawasan Asia Tenggara. Dan jerebu ini pula dibantu pula dengan pada waktu ketika itu berlaku angin monsun barat daya. Jadi asap yang dibakar di kawasan Kepulauan Sumatera ni dibawa ke Malaysia. Okey, dan yang keempat, pembakaran terbuka daripada sampah sarak dan sisa tumbuhan. Okey, kita lihat kesan-kesan jerebu ini kepada manusia dan juga alam sekitar. Okey, yang pertama, dia akan mengurangkan jarak penglihatan. Okey, mengganggu pertumbuhan tanaman.
Yang ketiga, menyebabkan masalah kesihatan seperti kulit, mata dan paru-paru. Dan yang keempat, menjejaskan aktiviti pengangkutan. Selalunya aktiviti pengangkutan yang terjejas akibat jerebu ini ialah pengangkutan udara dan juga pengangkutan air. Sebab tak nampak. Okey. Dan seterusnya kita lihat fenomena El Nino. Apa yang dimaksudkan dengan fenomena El Nino ni? Fenomena El Nino ni dapat dikaitkan dengan pemanasan suhu di lautan Pasifik yang luar biasa sehingga menyebabkan perubahan tekanan udara dan juga pola tiupan angin. Okey. Keadaan ini mengakibatkan negara-negara di barat lautan Pasifik termasuk Malaysia akan mengalami kemarau. Walaupun sepatutnya menerima hujan yang lebat, ketika itu negara di timur lautan Pasifik akan pula mengalami hujan lebat walaupun sepatutnya mengalami musim kemarau. Okey. Dan fenomena ini kebiasaannya pernah berlaku di Malaysia. Yang sepatutnya kita berlaku hujan lebat tetapi berlaku kemarau disebabkan ini fenomena El Nino. Okey. Ini yang cikgu katakan tadi. Okey, sepatutnya kawasan timur laut Pasifik ni mengalami hujan lebat tetapi disebabkan fenomena El Nino ni dia menyebabkan kawasan di timur lautan Pasifik mengalami kemarau, manakala kawasan nu pula dia akan mengalami hujan yang lebat. Okey, fenomena La Nina. La Nina ni ialah gejala gangguan iklim yang disebabkan oleh penurunan suhu permukaan di bahagian tengah dan timur lautan Pasifik. Penurunan suhu adalah lebih rendah daripada biasa berbanding dengan kawasan sekitarnya. Okey, selalunya fenomena ini akan mengakibatkan pembentukan awan yang tebal dan hujan yang lebat yang luar biasa serta akan mengakibatkan berlakunya banjir besar. Sebagai contoh, kita lihat berlakunya banjir besar di Malaysia pada tahun 2014 disebabkan kesan daripada fenomena La Nina. Okey. Itu sahaja untuk hari ini, sedikit sebanyak berkenaan dengan cuaca dan iklim di Malaysia. Cikgu harap ilmu yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada semua murid yang sedang mengikuti program tuition online Perlis Mengaji. Apa yang baik itu datang daripada Allah dan kekurangan itu datang daripada kelemahan dalam diri cikgu sendiri. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.